Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Hassan dari kelas DPHU 4A. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daud bin Abdul Rahman daripada kelas DPHU 4B dan nama matrik saya adalah DHU 2019245004. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Ahmad bin Abdul Rauf. Saya daripada kelas DPHU 4C. Nombor matrik saya DHU 2019-24514. Assalamualaikum, salam perkenalan, Muhammad Fitri. Nama diberi, La ilaha illallah, penguat iman, semoga kita sentiasa dirahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Fitri bin Syamuddin, memegang kad matrik DHU 2019-24326 daripada kos Diploma Pengurusan Haji dan Umrah dan dari kelas DPHU 4C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memilih pilihan kedua dan kami memilih negara Indonesia sebagai pilihan kami. Dalam video ini kami akan menceritakan tempat-tempat menarik sejarah Indonesia dan banyak lagi. Kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi apa yang terkandung dalam video kami, kenalah tengok video kami sampai habis. Pesawat ini berhenti dengan sempurna. Assalamualaikum. So hari ini saya akan berkongsi 3 restoran halal di Indonesia dan 3 makanan yang unik dan yang terbaik yang ada dekat Indonesia sahaja. Sebenarnya tak susah pun kalau kita nak cari kedai atau warung yang menjual makanan halal. Kerana sebab mostly orang dekat sana orang Islam. Lebih kurang dalam 208 juta penganut agama Islam berbanding dengan agama lain, dan sebanyak 5,663 restoran yang mempunyai lesen halal. Dan apabila kalau kita bercakap mengenai halal ataupun restoran tu ada logo halal, semestinya bahan-bahan yang dimasak tu tak ada letak daging babi atau daging yang kita tak boleh makan dah, ataupun diorang menggunakan wing atau arak sebagai penyedap makanan. Tapi tak semua restoran macam tu lah, ada sesetengah sahaja. Jadi sekarang saya akan senaraikan 3 restoran yang halal yang terbaik di Indonesia. Yang pertama, Warung Minah Ubud. Restoran ni dia terletak dekat Bali dan menu yang paling famous, kiranya menu yang selalu orang order lah dekat kedai ni adalah ikan gurangi bakar dengan sotong bakar. Jadi warung ni dia lebih kepada yang bakar-bakar lah. Contoh ikan bakar ke, ayam bakar, ikan tu macam banyak, ikan keli, ikan talapia, macam-macam ikan ada dekat sana. Jadi orang ramai dah tersinggah dekat warung ni, Warung Minah Ubud ni, sebab ada air terjun Ubud, nama dia air terjun Ubud dekat area di situ. So lepas dia orang penat main air terjun, rugilah kalau dia tak datang makan kat situ. So anda semua wajib datang dekat warung ni. Okey, waktu operasi pula, setiap hari dibuka daripada 9 pagi sampai 10.30 malam. Okey, lokasi. So ramai orang tanya dekat mana letak ni warung Ubud ni. Okey, lokasi dia Jalan Gunung Sahari nombor 2, Ambengan, Pelihatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Bandung, Bali 80227 Indonesia. So, kita pergi kepada tempat yang kedua. Yang kedua ni dekat restoran Sepiring. Okey, restoran ni dia mempunyai rating yang paling tinggi dekat Google. Dekat Jakarta ni paling tinggi dah, 5.0. Sebab sekarang kalau kita tengok restoran ataupun warung-warung rating dia 4 point lebih. Ini 5.0, jadi agak tinggi. Jadi apa yang menarik dekat restoran ni adalah menu yang disajikan, iaitu nasi dia berwarna merah. Lepas tu disajikan sekali dengan daging sapi. Kita ni rakyat Malaysia macam tak pernah cuba lagi lah warna merah. Kalau kita pun macam warna oranye, nasi tomato kan. Nasi ni unik sikit dia. Dan warna nasi ni warna merah. Dan yang paling best sekali adalah harga lah. Harga dia yang sangat berpatutan dan mesra poket. Semestinya restoran Sepiring ni menyajikan makanan-makanan halal. Okey, lokasi dia pula dekat Wak Thai Dasar W122A RT2/RW5.
Karet Kuningan, panjang juga dia punya alamat dia. Kota Jakarta Selatan, daerah Ibu Kota Jakarta 120. Yang ketiga, Kampung Daun. Kenapa nama restoran ini dinamakan sebagai Restoran Kampung Daun? Kerana restoran ini dikelilingi oleh daun dan pokok-pokok yang sangat cantik, secara tidak langsung menjadikan salah satu restoran yang paling unik di Bandung. Selain suasana tradisional, Kampung Daun juga menawarkan masakan khas Indonesia, antaranya surabi, batagor, nasi liwet, goreng mie bakar, nasi timbel, sup buntut dan banyak lagi. Restoran ini terletak di Serasan Bajuri di Bandung. Okey, dan untuk makanan yang unik, saya akan senaraikan 3. Yang pertama ialah asinan. Okey, kalau kita dengar nama pun kita rasa macam pertama kali kita mendengarnya. Nama panjang dia adalah asinan Betawi. Okey, ini adalah salah satu makanan tradisional di Indonesia lah. Kalau kita ada nasi lemak di Malaysia, dan Indonesia pula ada asinan Betawi. Okey, ini lebih kurang macam rojak lah sebab dia bercampur-campur. Dalam asinan tu dia ada sawi, toge, tahu. Lepas tu dia macam ada keropok, macam papadum. Lepas tu dia akan gaul, lepas tu baru boleh makan. So, harga ni dekat sana RM10,000 bersamaan dengan RM3. Jadi makanan yang kedua pula ialah bakso. Okey, kalau kita cakap pasal bakso ni, macam semua orang tahulah, ini makanan daripada Indonesia. Kiranya makanan asas dekat sana lah. Jadi yang membezakan antara bakso Indonesia dengan bakso Malaysia ni adalah rempah dia lah. Okey, rempah ni memang tak ada jual dekat Malaysia lah. Okey, sebab tu dia ada kelainan sikit. Lepas tu dia, kalau mi pula sama saja, dia guna kat sana dia orang panggil mi kasar dengan mi halus, kita mi kuning dengan bihun lah. Okey, lepas tu dalam bakso tu dia ada papadum. Yang paling menarik sekali, dia makan dengan sos. Sos ni dia cakap lebih kurang macam sos yang lebih berminyak. Dia akan rasa pedas sikit. Harga dia RM5,000 hingga ke RM15,000. Kiranya dalam RM1.50 hingga ke RM4.50 dah. Okey, yang terakhir adalah nasi tumpeng. Okey, yang unik nasi tumpeng ni sebab rupa dia lah, rupa makanan tersebut lah, rupa nasi dia. Okey, rupa ni dia macam, okey, ada satu dalam. Lepas tu dalam satu dalam tu ada nasi macam gunung. Lepas tu lauk-lauk dia macam mengelilingi nasi tu. Lauk pauk dia macam banyak lah. Macam ada ayam goreng, ada tempe, lepas tu ada telur rebus, ada sambal. Lepas tu ada macam-macam lagi lah untuk menarikkan lagi nasi tumpeng tu. Jadi harga yang paling murah adalah RM900,000 dalam RM259. Memang agak mahal. Kalau kita nampak harga dia memang agak mahal, tapi boleh makan seramai 20 orang. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Hassan. Saya akan menceritakan tempat-tempat yang menarik yang ada di Indonesia. Antaranya ialah Surabaya, Bali Underwater Scooter, Gunung Ijen, Bali Safari Marine Park dan Monas Tower. Okey, yang pertama adalah Surabaya. Orang Indonesia mengenali Surabaya sebagai kota pahlawan. Kota ini merupakan tempat kedua bagi lapangan terbang tersibuk di Indonesia dan pintu gerbang yang popular di Gunung Bromo. Sekiranya anda berada di Surabaya, pusat bandarnya adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi semasa di transit. Terdapat juga lebih banyak pemandangan menarik untuk dinikmati di sebelah timur Jawa jika anda sanggup meneroka. Bagaimana hendak ke Surabaya? Hanya 2 jam dari timur Jakarta dengan menaiki kapal terbang. Lapangan terbang antarabangsa Surabaya Juanda merupakan lapangan terbang kedua tersibuk di Indonesia. Ia adalah salah satu hub penerbangan utama Citylink, Garuda Indonesia, Indonesia Airlines, Lion Air dan Sriwijaya Air. Anda boleh terbang terus dari Kuala Lumpur, Hong Kong, Singapura, Taipei, Jeddah, Brunei dan Pulau Pinang, ataupun dari Jakarta, dan banyak lagi lapangan terbang di Indonesia. Surabaya juga boleh diakses dengan kereta api, bas dan banyak lagi dari kebanyakan kota di Pulau Jawa termasuk Yogyakarta, Banyuwangi dan Jakarta. Yang kedua ialah Bali Underwater Scooter. Korang teringin nak melihat panorama di bawah air tapi korang tak pandai nak menyelam.
So ini adalah tempat yang paling sesuai bagi orang yang suka melihat keindahan, kerana terdapat aktiviti yang tidak patut korang lepaskan. Aktiviti ini tak perlu ada lesen, tak perlu sertai kelas belajar menyelam, sebab korang hanya perlu datang, bayar dan tenggelam di dalam dunia bawah air yang indah, iaitu di Bali Underwater Scooter. Skuter bawah air ini memiliki kelajuan sehingga 2 km per jam. Bila korang tenggelam dengan kelajuan high-tech ini, korang jangan risau, kerana penyelam profesional akan turut menemani korang dalam perjalanan untuk menunjukkan lokasi di mana letaknya pemandangan eksotik flora dan fauna dalam dunia lautan. So korang tak perlu takut dan risau, kerana penyelam profesional akan ikut korang dari awal sehingga habis aktiviti korang. Korang pergi mana-mana pun dia ikut je, untuk dia jaga korang supaya tak jadi apa-apa. Bila korang dah turun dalam lautan, korang akan melihat ikan-ikan yang cantik dan unik mula mendekati korang. Ia sangat seronok dan menakjubkan. Lokasi Bali Underwater Scooter ini terletak di Ceningan Island, Bali. Untuk harga tiket masuk ialah sebanyak RM1,330,000. Kalau dalam duit Malaysia bersamaan 300 lebih. Yang ketiga ialah Gunung Ijen. Gunung Ijen atau lebih dikenali sebagai Kawah Ijen adalah antara salah satu destinasi pelancongan yang unik yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Walaupun tempat ini tidak popular di kalangan pelancong Malaysia, ini tidak bermakna ia tidak berbaloi dikunjungi. Menurut mereka yang sudah pernah ke sana, Kawah Ijen digambarkan sebagai tempat unik yang menyimpan sebahagian daripada ribuan keindahan alam yang mempersonakan di Indonesia. Lebih tepat, Kawah Ijen merupakan sebuah kawah yang terletak di puncak Gunung Ijen, iaitu salah satu daripada gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Kali terakhir Gunung Ijen meletus adalah pada tahun 1999. Menariknya tentang Kawah Ijen ini adalah ia disifatkan sebagai tasik paling berasid di dunia. Pelancong tertarik dengan Kawah Ijen yang sebenarnya adalah pada apinya akibat daripada kesan air belerang yang mengalir serta gas vulkanik yang berbahaya keluar tanpa henti. Ia membentuk satu fenomena semula jadi dan menghasilkan api berwarna biru, dan fenomena ini cuma ada dua sahaja di dunia, iaitu di Iceland dan Jawa Timur, Indonesia. Buat korang yang tidak berkesempatan melihat fenomena blue fire di Iceland, jangan risau, masih ada harapan di Indonesia. Gunung Ijen ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Yang keempat ialah Bali Safari dan Marine Park. Bali Safari dan Marine Park adalah pusat pemulihan seluas 400 meter persegi yang berfungsi sebagai kediaman lebih daripada 80 spesies haiwan. Memang rugi sekiranya korang melepaskan peluang untuk melawati taman ini, kerana di safari ini turut terdapat spesies-spesies haiwan yang terancam seperti naga komodo, orang hutan, burung jalak Bali, beruang Himalaya, babun, wildebeest biru, kuda Nil Afrika dan harimau putih India. Selain melihat mereka di tempat penampungan yang meniru habitat semula jadi mereka, orang juga boleh melihat mereka melakukan muslihat dalam pelbagai pertunjukan bakat untuk meneroka taman dalam masa yang singkat, menyertai safari journey term berhawa dingin untuk melihat hidupan liar. Haiwan-haiwan yang ini didatangkan daripada 3 kawasan berbeza, iaitu Indonesia, India dan Afrika. Lokasi Bali Safari Marine Park ini terletak di Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Gian. Waktu operasinya ialah setiap hari dari pukul 9 pagi sehingga 5 petang dan harga tiketnya ialah RM513,000 bersamaan. Kalau dalam duit Malaysia ialah RM147. Okey, yang terakhir ialah Monas Tower Monumen Kebangsaan. Monas Tower atau Menara Monas adalah sebuah menara yang berketinggian 433 kaki ataupun 132 meter yang terletak di tengah-tengah dataran Merdeka, Jakarta Tengah. Struktur ini telah dibina sebagai simbol perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, seperti mana di Malaysia mempunyai menara KLCC yang menunjukkan kemajuan dan kemerdekaan Malaysia. Di dalam menara yang dibina pada tahun 1961 ini terdapat Muzium Sejarah Kebangsaan yang mempamerkan lebih daripada 57 jenis diorama. Maksud diorama adalah satu model 3 dimensi iaitu 3D yang mengandungi pelbagai objek untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Antara pameran yang dapat dilihat di sini adalah diorama keadaan Indonesia ketika zaman prasejarah, pembinaan Borobudur
era Majapahit dan Sriwijaya diikuti dengan zaman kedatangan penjajah Eropah, Jepun sehinggalah Revolusi Indonesia. Muzium yang wajib dilawati sekiranya korang ingin lebih mendalami aura sebenar Indonesia. Menara Monas Tower ini terletak di Jalan Medan Merdeka Sentral Jakarta, Indonesia. Waktu operasinya ialah setiap hari dari pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Sebelum saya memulakan perkongsian singkat saya membaca beberapa rangka penting. Pulau Pandan jauh ke tengah Gunung Daik bercabang 3. Assalamualaikum, salam mahabbah, ucapan bismillah, membuka bicara. Burung terbang tinggi di awan, singgah sebentar di Malaya Misri. Sejarah Indonesia hangat diperkatakan menjadi pedoman di dalam diri. Mengembek si biri di atas titi, membesar sehingga menjadi tambatan. Sejarah Indonesia mari hayati. Dengan gembira, mari mulakan. Assalamualaikum. Saya akan berkongsi serba sedikit tentang sejarah yang berkenaan dengan negara Indonesia. Sebelum saya teruskan dengan perkongsian tentang sejarah Indonesia, izinkan saya menceritakan serba sedikit tentang asal-usul terjadinya Indonesia di negara Indonesia. Okey, nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncanya terjadi pada pertengahan abad ke-19. Catatan pada masa silam ada menyebut tentang kepulauan yang berada di antara Indochina dan Australia dengan beraneka nama. Sementara itu, kroni-kroni atau puak-puak yang berbangsa Tionghoa mengatakan kawasan tersebut adalah Nanhai, iaitu Kepulauan Laut Selatan, manakala catatan zaman kuno dari bangsa India menamai kepulauan ini adalah Dwi Pantara, iaitu Kepulauan Tanah Seberang. Pelbagai lagi asal-usul tercetusnya nama Indonesia dari pelbagai bangsa dan negara. Terdapat juga kisah sama ada mitos atau benar yang menceritakan terjadinya nama Indonesia. Okey, nama Indonesia berasal dari dua suku kata Yunani dan Indus yang bererti India dan suku kata Nessos yang bererti pulau atau kepulauan. Maka Indonesia bererti Kepulauan India. Baik, sekarang kita akan masuk kepada sejarah dan latar belakang negara Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentetan waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1 hingga 7 juta tahun yang lalu. Period sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Era yang pertama, era pra-kolonial, iaitu munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera dan Kalimantan yang terutama mengadakan perdagangan. Yang kedua, era kolonial, iaitu maksudnya orang-orang Eropah, terutamanya Belanda, Portugis, Sepanyol yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda sekitar 3 hingga 5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Era ketiga iaitu era kemerdekaan awal, iaitu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai jatuhnya Sukarno pada tahun 1966. Era yang keempat adalah era Orde Baru, itu pada tahun 32 tahun masa pemerintahan Suharto pada tahun 1996 hingga 1998. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah Orde Reformasi yang berlangsung sehingga sekarang. Okey, sekarang kita masuk dulu kepada sejarah awal Indonesia. Sejarah awal Indonesia. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwi Pantara atau kerajaan Hindu Jawa, Dwipa di Pulau Jawa, dan Sumatera atau Swarna, Dwipa sekitar 200 sebelum Masihi. Bukti fizik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduism pada abad ke-5, iaitu Kerajaan Taramannagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425, ajaran Buddhisme telah mencapai wilayah tersebut. Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ratusan tahun dengan dua imperium besar, iaitu Sriwijaya di Sumatera pada abad ke-7 hingga ke-14 dan Majapahit di Jawa pada abad ke-13 sampai ke-16, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang acap kali menjadi
vasal tetangga yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perkahwinan dan perdagangan seperti di Maluku. Hal tersebut telah terjadi sebelum Eropah Barat mengalami masa Renaissance pada abad ke-16. Jika kita kupas lagi satu persatu tentang sejarah Indonesia secara terperinci, semestinya banyak lagi perkara yang menarik dan unik tentang negara Indonesia ini. Rumusannya, semestinya pelbagai lagi perkara menarik yang dapat dijadikan pedoman dan pengajaran dalam diri yang boleh diterapkan kepada pemuda zaman kini. Sampai di sini saja perkongsian dari saya. Aktiviti-aktiviti patuh syariah yang anda boleh lakukan ketika melancong di Indonesia antaranya ialah mendaki gunung, membeli belah, snorkeling dan melawat tempat-tempat UNESCO. Yang pertama, mendaki gunung. Mendaki gunung adalah salah satu aktiviti wajib yang biasa dilakukan oleh pelancong ataupun para wisata yang tiba di Indonesia. Indonesia kaya dengan hutan dan gunung, bahkan di Indonesia juga terdapat lebih 50 gunung berapi yang masih aktif sampai sekarang. Dalam keasyikan kita mendaki gunung, kita juga boleh menikmati udara dan suasana yang segar di Indonesia yang sangat kaya dari pokok, gunung, haiwan, bahkan pemandangan dari puncak gunung juga menunjukkan betapa banyak dan cantiknya keindahan alam di Indonesia. Bahkan secara tidak langsung kita melihat dan menghargai nikmat dunia dan alam yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita jadi manusia yang lebih bersyukur. Aktiviti yang kedua ialah membeli belah. Kalau dah sampai ke Indonesia, tidak sah kalau tidak shopping. Antara tempat atau wilayah yang korang boleh shopping adalah di Bandung, terutamanya bagi kaum wanita. Bandung terkenal dengan barangan yang sangat murah untuk aktiviti membeli belah, terutamanya barangan wanita seperti kain, pakaian, kasut dan beg tangan. Kebanyakan barang di Bandung jauh lebih murah daripada barangan di Malaysia. Membeli belah bukanlah fokus kita hanya untuk membeli belah semata-mata, tetapi secara langsung kita juga membantu ekonomi di negara dan wilayah tersebut. Aktiviti patuh syariah yang ketiga adalah snorkeling. Kita sebagai para wisata dan juga pelancong Muslim, ataupun bukan sahaja pelancong Muslim, bahkan pelancong non-Muslim juga mungkin berfikiran seperti kita pelancong Muslim, di mana bila sudah tiba di pantai, aktiviti yang kita akan lakukan di pantai adalah diving, snorkeling, buat istana pasir bagi kanak-kanak. Mungkin ada di antara mereka berehat dan juga menikmati keindahan dan juga suasana di pantai tersebut. Tetapi kalau korang perasan, bila sudah tiba di pantai, kebanyakan para pelancong dan juga para wisata, mungkin juga penduduk setempat atau di penduduk Indonesia sendiri, mereka akan melakukan snorkeling, di mana Indonesia bukan sahaja menjaga khazanah dan biodiversitinya di gunung, di tapak warisan UNESCO, di hutan-hutan, tetapi juga mereka menjaga di kawasan laut. Jadi bila sudah tiba di pantai, mereka melihat keindahan dan juga tarikan-tarikan di situ, maka mereka melakukan aktiviti seperti snorkeling yang diberitahukan. Jadi bila mereka dah lakukan, mereka melihat segala khazanah yang mereka katakan sangat banyak dan sangat kaya. That's why lah menjadi satu, mereka akan recommend kepada individu ataupun rakan-rakan mereka untuk merasai sendiri aktiviti snorkeling. Bahkan di Indonesia tersebut, hampir setiap tahun aktiviti yang memang the highest sport activity adalah snorkeling. Kerana Indonesia adalah sebuah negara yang sangat menjaga mereka punya biodiversiti dan khazanah. Jadi, kita sebagai para wisata Muslim atau pelancong Muslim yang hadir ke negara orang itu seperti Indonesia, kita haruslah menjaga setiap biodiversiti dan khazanah yang mereka telah penjaga rapi sekian lama. Kita datang negara orang bukan untuk buat onar sahaja, tetapi kita sebagai Muslim ini, kita haruslah menikmati dan juga bersyukur dengan apa yang mereka telah lakukan. Di mana mereka melakukan itu bukan sahaja demi untuk kelangsungan ataupun ekonomi mereka sendiri, tetapi mereka menjaga itu untuk memberi yang terbaik, memberi yang terbaik untuk kita sebagai pelancong tu merasai apa yang ada di negara mereka. Jadi kita haruslah berterima kasih kepada mereka, dan kita pun
sebagai seorang pelancong, bantulah mereka dengan tidak melakukan onar, dengan merosak ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada biodiversiti dan khazanah sesuatu negara itu. Jadi, kali ni Dawn nak bagi tahu dekat korang yang suka melancong, suka travel ataupun korang backpackers yang suka ke Indonesia terutamanya, kat mana korang boleh check in this hotel atau menginap dekat mana-mana hotel di Indonesia tu, terutamanya bagi korang yang beragama Islam. Jadi, ada beberapa hotel ataupun tempat penginapan halal yang boleh Dawn suggestkan dekat korang semua untuk korang check in. So, check it out. Antara penginapan ataupun hotel Muslim yang korang boleh check in bila korang berada di Indonesia. Terutamanya bila korang berada di Jakarta, korang boleh check in di 2 hotel iaitu Sofian Hotel Sipomo di wilayah Jakarta Selatan dan Sofian Hotel di Mita terletak di Bandaraya Jakarta, Indonesia. Di mana kalau korang semua boleh lihat, kedua hotel ini betul-betul terletak di lokasi yang sangat strategik di wilayah milenial di Indonesia iaitu Jakarta. Dan juga hotel ini memang 100% hotel patuh syariah di mana mereka menyediakan ruang solat, mereka menyediakan Al-Quran, sejadah, bahkan mereka menyediakan makanan-makanan daripada bahan-bahan yang 100% halal daripada pembekal yang mereka dapati menghantar barang itu secara halal. Jadi korang semua tak perlu risau. Bila berada di Jakarta, korang boleh check in 2 hotel ini. Hotel seterusnya yang korang boleh check in, yang suggestkan dekat korang, tetapi bila korang berada di Bandung, Indonesia, korang boleh check in hotel ini, iaitu Hotel Ruby Syariah. Di mana hotel ini telah beroperasi selama 16 tahun lamanya. Dan kalau dah 16 tahun beroperasi, pastinya mereka telah berjaya membawa pengunjung dan para wisata di sana itu berasa amat nyaman sekali, bahkan selesa dan juga aman untuk mereka menginap di sana. Jadi, bukan itu saja, mereka telah pun mewujudkan sebuah kamar solat ataupun kamar beribadah untuk para Muslim beribadah, di mana mereka juga menyediakan Al-Quran dalamnya bersama dengan arah kiblat dan juga sejadah dan juga peralatan beribadah yang lain untuk para Muslim. Selain itu, mereka juga menyediakan sarapan pagi secara percuma dan bahan-bahan yang disajikan itu semuanya daripada bahan-bahan yang 100% halal. Seronok kan bila berada di Indonesia ni? Indonesia kan negara yang mempunyai populasi penduduk Muslim terbanyak, jadi tak mustahil lah adanya hotel-hotel Muslim. Selain itu, mereka juga menyediakan ruang lounge yang santai dengan view di sekitar bandar yang sangat cantik. Bahkan mereka juga menyediakan surau di bahagian lobi tersebut untuk para wisata dan juga pengunjung melakukan ibadah bila mereka tidak berada di bilik lah, bila mereka di bahagian bawah, di bahagian lobi untuk bersantai, mereka ada surau, mereka boleh solat di sana. Nextly, we have Nur Hotel ataupun Hotel Nur yang terletak di wilayah Bandung, Indonesia. Dawn nak bagi tahu kat korang semua yang mana Hotel Nur ini adalah antara favorite yang Dawn sangat suka bila berada di Bandung. Bukan sahaja friendly Muslim punya hotel, tetapi hotel ini juga hotel yang sangat berkelas, wow dan cantik. Siapa kata hotel friendly Muslim tak ada yang berkelas, wow dan juga cantik yang berbintang-bintang? Kenapa? Sebab dekorasi yang mereka sediakan itu dekorasi ala-ala Perancis, Eropah gitu, ditambah dengan nuansa Islamik, di mana akan membawa para pengunjung, para tamu yang menginap di sana seperti berada di negara Timur Tengah. Bukan tu je, dekat Hotel Nur ni juga, dah nak bagi tahu kat korang, mereka ada sediakan minibar, tetapi mereka tidak sediakan alkohol. Mereka tak buat alkohol, mereka tak terima alkohol, mereka tidak menghantar alkohol di setiap bilik. Bahkan persekitaran Hotel Nur ni memang bebas daripada alkohol. Jadi yang ni dah paling suka. Di mana simbolik untuk menyambut tetamu di Hotel Nur ni, mereka akan sambut dengan air zam-zam dengan kurma. Itu sebagai simbolik kedatangan para tamu yang baru hadir ke Hotel Nur, yang mereka akan disambut dengan para staff-staff yang ada di sana dengan air zam-zam dan juga kurma lah.
Itu yang menunjukkan, itu yang Daud paling suka dekat sana. Bukan itu saja, bagi Daud yang sebagai Muslim dan juga korang yang melihat ni, mungkin korang orang Islam, korang tak perlu risaulah bila berada di sana. Dah katakan family Muslim, mestilah ada kamar khusus untuk para Muslim beribadah, dan di dalamnya tersedia para disediakan Al-Quran, Yasin, sejadah, arah kiblat dan peralatan-peralatan khusus dan juga peralatan umum untuk orang Islam beribadah. Jadi Hotel Nur ni memang sangat cantik, berkelas, dan ia yang paling penting ialah family Muslim dan membebaskan bebas untuk para Muslim menginap di sana. Akhir sekali, penginapan ataupun hotel Muslim yang Daud nak suggestkan dekat korang pelancong Islam yang nak ke Indonesia selepas pandemik COVID-19 ni berakhir adalah di wilayah Bali. Bila korang berada di sana, korang boleh check in hotel yang diberi nama Bayan Tree Unggasan Hotel. Bayan Tree Unggasan ini adalah salah satu rantaian hotel mewah dan juga terkemuka di Asia Tenggara. Dan yang menjadi tarikan menariknya adalah konsep dan juga dekorasi yang mereka gunakan untuk memberikan suasana di hotel tersebut adalah berkonsepkan penginapan serba mewah. Tapi menjadi persoalan bagi korang kan, kenapa bila hotel mewah, adakah konsep halal ataupun friendly Muslim itu mereka pakai? Korang tak perlu risau sebab operasi di Bayan Tree Unggasan ini mereka telah mewujudkan villa-villa dengan kolam-kolam persendirian. Itu bermakna bila ada kolam persendirian di setiap villa, lelaki perempuan yang bukan mahram tidak boleh bercampur dalam satu kolam, melainkan ahli keluarga sendiri. Bahkan makanan yang mereka sediakan dimasak oleh chef terkemuka dan chef yang diyakini memang pakar dalam masakan-masakan halal, dan bahan-bahan yang mereka peroleh untuk menyajikan makanan itu kepada para wisata, para pelancong adalah daripada bahan-bahan pengeluarnya, dan pengeluarnya memang menghantar barang-barang yang halal, bukan bahan-bahan yang halal kepada mereka. Jadi memang kebanyakan hotel ini dikatakan mewah dan menjadi persoalan bagi para pelancong, para wisata, terutamanya pelancong Muslim. Adakah hotel tersebut mengamalkan konsep friendly Muslim dalam operasi mereka? Tak semua yang mengamalkan friendly Muslim, tetapi kita sebagai manusia ataupun sebagai orang Muslim, memang kita wajib mencari hotel ataupun penginapan yang bersih-bersih untuk kita menjaga syariat Islam itu dalam syariat Islam walaupun ketika kita melancong. Jadi korang dah boleh check in dah boleh check in hotel mana yang korang berminat selepas wabak pandemik COVID-19 ni berakhir untuk korang pergi ke Indonesia. Dan dah suggestkan kat korang 5 hotel menarik di Indonesia friendly Muslim. So thank you guys.